Yang pertama saya ucap bertanya dan Yang Pertua pilih sebagai timbalan Yang Pertua. Semalam saya menghadiri untuk menyokong usul Junjung Kasih Sri Paduka Baginda, titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kepada Dewan Yang Mulia ini. Semalam saya ada terima 2 surat daripada Setiausaha Parlimen yang menolakkan soalan-soalan yang saya ada kemukakan. Satu ialah mengenai subjek pentakwaan terpilih yang tadi sudah menjadi tajuk perbincangan, yang meminta Perdana Menteri mengatakan adakah kerajaan mengamalkan pentakwaan terpilih dan mengapa bekas Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Abdullah dan bekas Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Abdul Rahman Arsyad tidak didakwa meskipun membuat kenyataan yang berunsur hasutan dan perkauman selepas PRU 13. Dan soalan kedua ialah meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengapa beliau mudah tertipu dengan propaganda tidak berasas bahawa kononnya terdapat 3,000 tentera cyber Red Bean Army yang dibiayai DAP dengan membelanjakan sebanyak 100 juta ringgit sehingga sebilion ringgit sejak 6 tahun lalu. Dan perkara ini Red Bean Army semalam pun ada di Bangkit, dan saya pernah kata bahawa ini semua tidak benar oleh kerana tidak berasas. DAP tidak ada membiayai apa-apa Red Bean Army dan tidak keluar 1 sen pun dan untuk mengeluarkan falsu, fitnah, pembohongan. Tapi hari ini saya faham kenapa adalah cerita-cerita direkakan, oleh kerana ada laporan bahawa ada satu cadangan mau peruntukan 250 juta ringgit oleh UMNO supaya melawan Red Bean Army. Sangat jelas bahawa inilah satu mereka yang mengeluarkan falsu-falsu ini, fitnah-fitnah ini adalah vested interest. Mereka mahu pemimpin-pemimpin UMNO belanjakan 250 juta ringgit untuk 5 tahun supaya fight Red Bean Army. Bukan fight Red Bean Army, untuk memperkayakan mereka sendiri. Sekarang inilah tujuan dan maklumat yang sebenarnya. Barulah hari ini saya faham kenapa ada itu cerita Red Bean Army. Itulah oleh kerana mereka adalah faedah sendiri. Betul. Peraturan sejurus. Peraturan Tuan Speaker, peraturan 36 ya. 6/6 duduk dengan betul. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat pada atas sesiapa lain. Jadi saya minta Tuan Yang Dipertua sila yang berkenaan gelang patah tarik balik. Terima kasih. Ni Yang Muhammad kasih gelugur. Saya pendapat itu bukan sangkaan jahat. Sila tuaskan. Pilihan Raya Umum ke-13 diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat perjanjian untuk menadakan rencana pendamaian nasional atau National Reconciliation. Walaupun niat pengumuman itu mungkin baik, akan tetapi tindakan dan kata-kata Yang Amat Berhormat dan beberapa menteri kabinet dan ahli-ahli Barisan Nasional itu, beliau menunjukkan bahawa mereka tidak ada keinginan ataupun keikhlasan untuk menunaikan rencana itu. Pandangan yang sesat dan salah ini bahawa berpunca daripada pandangan bahawa ia adalah satu tsunami Cina yang menyebabkan BN kalah 7 lagi kerusi parlimen berbanding dengan PRU ke-12 dan gagal untuk memenangi kembali kerajaan Selangor dan Pulau Pinang, manakala pada hakikatnya ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan penwakilan pembangkang diperkukuhkan lagi di peringkat persekutuan dan negeri. Tanpa kesedaran ini, tanpa komitmen untuk tidak membalas dendam dan sebaliknya untuk melaksanakan reformasi yang luas, rancangan pendamaian nasional Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah gagal sebelum ia bermula. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat untuk mengekalkan kerajaan negeri Kelantan.
Ia bukan satu tsunami Cina yang hampir menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi kerajaan negeri Terengganu, sebuah negeri di mana 96% daripada pengundi adalah pengundi Melayu. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat menambah kerusi Kuala Terengganu 88% Melayu, Kuala Nirus 98% Melayu, Dungun 96% Melayu, Temolo 64% Melayu, Alor-Setar 41% Melayu, Sepang 57% Melayu dan Penambang 66% Sabah Bumiputera. Ia bukan satu tsunami Cina juga membolehkan PAS untuk menambah kerusi DUN di Selangor daripada 8 ke 15, di mana semua kerusi DUN ini adalah kerusi majoriti pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan bersama parti Pakatan Rakyat. Petang. Pakatan Rakyat menambah sokongan di Semenanjung Malaysia. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi 713,000 lebih undi daripada Barisan Nasional di Semenanjung Malaysia. Kalau begitu saya keluar dulu Tok Betua. Ia adalah tsunami Malaysia yang membolehkan Pakatan Rakyat memenangi 51% daripada jumlah undi, yang bermaksud bahawa kerajaan Barisan Nasional yang berada sekarang adalah kerajaan yang disokong oleh minoriti. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 5% di negeri Perlis, di mana 85% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 4.3% di negeri Pahang, di mana 70% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 7% di negeri Sabah, di mana 80% adalah pengundi Sabah Bumiputera. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 10% di negeri Johor, di mana 53% adalah pengundi Melayu, 39% adalah pengundi Cina dan 7% adalah pengundi India. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu rakyat Malaysia, malah penyokong-penyokong mereka sendiri, untuk tahu bahawa terdapat sebanyak kerusi majoriti Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, di mana sokongan untuk BN itu telah jatuh dengan begitu ketara, tetapi tidak mencukupi untuk BN kalah di kerusi-kerusi ini. Misalnya di Kangah 81% Melayu, sokongan UMNO jatuh 16%. Di Sungai Besar 66% Melayu, sokongan UMNO jatuh 10%. Di Saratok 49% Dayak, 44% Melayu Mindanao ini. Sarawak sokongan BN jatuh 24%. Di Baram 70% Dayak, sokongan BN jatuh 17.4%. Di Sabah BN memenangi 4%. 4 kerusi majoriti Sabah Bumiputera di Kota Marudu, Keningau, Tenom dan Pensiangan dengan kurang daripada 50% undi popular. 2,5 kita sambung. Terima kasih.